Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antas samiul alim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Ya Allah, ya Rahmanu, ya Rahim. Ya Allah, berkatilah umur kami. Ya Allah, berkatilah ahli keluarga kami. Ya Allah, berkatilah rizki yang Kau limpahkan kepada kami. Ya Allah, berkatilah ilmu yang Kau ajarkan kepada kami. Ya Allah, berikanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat. Ya Allah, berikanlah kepada kami rizki yang halal dan baik. Ya Allah, kurniakanlah kepada kami amal ibadah yang Kau terima. Ya Allah, jauhkanlah kami dari segala kesusahan di dunia dan di akhirat. Ya Allah, jauhkanlah kami dari segala kesusahan di dunia dan di akhirat. Ya Allah, jauhkanlah kami dari segala kesusahan di dunia dan di akhirat. Ya Allah, ampunilah dosa kami. Ya Allah, ampunilah dosa ibu bapa kami. Ya Allah, ampunilah dosa kami. Ya Allah, ampunilah dosa ahli keluarga kami. Ya Allah, terimalah amal ibadah kami. Ya Allah, terimalah puasa kami. Ya Allah, terimalah ibadah yang kami lakukan di bulan yang mulia ini. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyi Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Tuan-tuan, puan-puan, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah perjumpaan kita yang ke-26 untuk mempelajari ayat dan hikmah dari surah An-Nur, di mana tafsir Al-Imam Ibn Katsir adalah tafsir yang menjadi rujukan utama kita di dalam majlis ilmu ini. Saya telah pun kongsikan kepada tuan-tuan dan puan-puan nota tafsir Ibn Katsir, atau tepatnya terjemahan dari ringkasan tafsir Ibn Katsir. Tuan-tuan dan puan-puan boleh gunakan nota tafsir itu sebagai rujukan utama di dalam majlis ilmu ini dan sebagai bahan untuk ulang kaji. Dan seperti biasa, majlis ilmu ini terbuka kepada apa-apa soalan. Jika tuan-tuan dan puan-puan ada soalan, maka tuan-tuan dan puan-puan boleh tulis di dalam ruangan komen, atau tuan-tuan dan puan-puan yang hadir di dalam Zoom meeting ini boleh buka mikrofon untuk tuan-tuan dan puan-puan bertanya soalan. Surah An-Nur, seperti yang telah kita pelajari, masuk dalam himpunan surah-surah Madaniyah. Di antara surah yang diturunkan di Madinah selepas Rasulullah SAW hijrah ke Madinah. Dalam majlis ilmu kita di petang hari ini, insyaAllah kita akan mengupas ayat yang ke-62. Surah An-Nur masuk dalam himpunan surah Madaniyah, seperti yang tadi kita kupas. Dan ia boleh kita jumpai di dalam mushaf Al-Quran pada susunan yang ke-24. Tema utama dari surah yang mulia ini adalah agama adalah cahaya yang menerangi diri kita, keluarga kita dan masyarakat kita. Tanpa agama, hidup kita akan menjadi gelap. Tanpa agama, hati kita akan menjadi gelap. Allah Subhanahu wa taala namakan surah ini surah An-Nur. Dan di dalam surah ini Allah Subhanahu wa taala banyak mengajarkan kita tentang adab, akhlak yang patut ada pada diri orang yang beriman. Adab dan akhlak itu yang akan menjadi cahaya dalam diri kita, dalam keluarga dan masyarakat kita. Surah An-Nur, jika kita kupas isi kandungannya, kita boleh jumpai pada dua perkara utama. Yang pertama, pada bahagian ayat 1 hingga ayat yang ke-26, Allah Subhanahu wa taala sebutkan perkara-perkara keji yang kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjauhkan diri darinya. Dan mula dari ayat 27 hingga akhir ayat dari surah An-Nur, Allah Subhanahu wa taala memperincikan banyak adab, akhlak yang patut ada pada diri orang Islam, patut ada pada diri orang yang beriman di dalam rumah tangga dan juga di dalam masyarakat.
Dan ayat yang kita akan kupas adalah ayat yang ke-62 ini. InsyaAllah kita akan tengok perkataan-perkataan yang Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam ayat ini. Kita cuba untuk memahami semua perkataan yang ada di dalam ayat ini. Kita cuba untuk memahami kupasan Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Dan yang paling penting adalah kita boleh mengambil pengajaran untuk diri kita, pengajaran untuk kehidupan kita, pengajaran yang mempercantik keimanan kita dan menyempurnakan penghambaan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala mengupas ayat ini menjadi dua bahagian. Pada bahagian yang pertama, Imam Ibnu Katsir mengupas bahagian pertama dari ayat ini, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulih. Innama, sesungguhnya. Innama adalah satu perkataan yang di dalam bahasa Arab memiliki dua maksud utama. Yang pertama adalah ia perkataan yang digunakan untuk menegaskan, menguatkan, memberikan penekanan. Maka ia boleh kita terjemahkan dengan maksud sesungguhnya. Dan fungsi yang kedua dari perkataan innama adalah untuk pengkhususan. Sehingga di dalamnya terkandung makna hanya, artinya sesungguhnya ditambah dengan perkataan hanya. Itu makna yang terkandung di dalam perkataan innama. Kerana dalam bahasa kita tiada ungkapan untuk mengungkapkan dua makna ini sekali, sesungguhnya dan hanya. Maka terkadang kita hanya terjemahkan dengan perkataan sesungguhnya. Mungkin pada sebahagian terjemahan ia diterjemahkan dengan maksud hanya saja, untuk meringkaskan kepada kita dua maksud utama yang terkandung pada perkataan innama. Itu memberikan penekanan, penegasan, penguatan, dan yang kedua adalah untuk mengkhususkan. Artinya Allah Subhanahu wa taala mahu menegaskan, Allah Subhanahu wa taala mahu mengkhususkan sifat orang-orang yang beriman pada apa yang Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam ayat ini. Artinya Allah Subhanahu wa taala ingin mensifatkan orang yang beriman bukan sahaja orang yang memiliki hati yang penuh dengan kepercayaan dan keyakinan, bukan saja orang yang melakukan ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi mereka juga orang yang memiliki adab. Mereka juga orang yang memiliki akhlak yang mulia. Itu lebih kurang makna utama yang kita boleh fahami dari ayat ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innamal mu'minun. Sesungguhnya ataupun hanya saja al-mu'minun, orang-orang yang beriman, alladzina, orang-orang yang amanu, mereka beriman billah, dengan Allah atau kepada Allah, wa rasulih, dan rasulnya. Orang yang beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasul yang Allah Subhanahu wa taala utuskan. Orang-orang Yahudi, mereka percaya kepada Allah. Orang-orang Yahudi mereka beriman kepada Allah, tapi mereka telah menolak dua rasul utama terakhir. Mereka menolak Nabi Isa dan mereka menolak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka mengikut kepada keterangan ini, mereka tidak masuk dalam golongan orang-orang yang beriman. Kerana meskipun mereka percaya akan Allah, mereka percaya akan hari akhir, mereka percaya akan Nabi Musa, mereka beriman bahawa Allah Subhanahu wa taala turunkan kitab kepada Nabi Musa, tapi ada rasul-rasul yang Allah Subhanahu wa taala utuskan yang mereka ingkari, yang mereka tidak percaya padanya. Itu Nabi Isa dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang betul beriman tidak akan membeza-bezakan nabi dan rasul. Semua yang benar diutus oleh Allah Subhanahu wa taala
Orang beriman mesti akan beriman. Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulih. Sesungguhnya hanya saja orang-orang yang beriman ataupun orang-orang yang benar-benar beriman adalah orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulnya, utusannya, orang yang Allah Subhanahu wa taala utuskan. Wa idza kanu, dan apabila mereka ada. Wa idza, dan apabila kanu, mereka ada. Perkataan kanu ada waw dengan alif di akhir, sama seperti perkataan amanu, menunjukkan bahawa perkataan ini digunakan untuk plural, untuk orang ramai. Dan perkataan kana, jika kita buang waw dan alif, maka perkataan asalnya adalah kana. Perkataan ini bermaksud adalah. Wa idza kanu, dan apabila mereka ada. Apabila mereka ada, ma'ahu, bersamanya, bersama Rasul. Apabila orang-orang beriman tengah bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala, di atas amrin, satu urusan jami', yang menghimpunkan, satu urusan yang menghimpunkan, amrin jami'. Perkataan jami' bermaksudnya menghimpunkan. Perkataan ini kemudian digunakan oleh umat Islam untuk maksud masjid. Perkataan jami' maksudnya menghimpunkan. Perkataan ini kemudian digunakan oleh umat Islam untuk maksud masjid, kerana masjid adalah tempat yang menghimpunkan umat Islam. Terlebih lagi, di dalam masjid tersebut ada hari di mana lebih ramai lagi umat Islam akan dihimpunkan, yaitu hari Jumat. Maka selalunya di tempat kita, dan bukan saja di tempat kita, di sebahagian negeri Arab pun mereka menggunakan perkataan jami' untuk maksud masjid. Terlebih lagi di Mesir. Mereka lebih lazim menggunakan perkataan jami' dibandingkan perkataan masjid. Ataupun orang Mesir akan mengatakannya gami' dan masjid. Masjid Al-Azhar di Mesir, di antara masjid yang tua dan bersejarah di Mesir, juga dikenal sebagai Al-Jami' Al-Azhar. Perkataan jami' bermaksud menghimpunkan. Apabila mereka berada dalam satu urusan yang menghimpunkan mereka bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa urusan umat Islam yang mereka perlu berhimpun bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Sudah tentu banyak. Banyak urusan yang para sahabat, banyak urusan yang umat Islam pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mereka perlu berhimpun dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam kehidupan sehari-hari, mereka akan berhimpun dalam solat berjamaah. Dalam seminggu sekali mereka akan berhimpun untuk menunaikan solat Jumat. Dan dalam banyak masa, mereka akan himpun bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mempelajari Al-Quran, untuk mempelajari agama. Maka ia semua dinamakan sebagai amrin jami'. Yang di sini kita terjemahkan dengan maksud sesuatu urusan yang memerlukan perhimpunan yang ramai. Amr bermaksud urusan, jami' bermaksud menghimpunkan. Lam yadhhabu, mereka tidak pergi, mereka tidak beredar dari majlis tersebut, dari perhimpunan tersebut, dari tempat yang mereka berhimpun bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hatta, sehingga yasta'dhinu, mereka meminta izinnya. Mereka meminta kebenaran, meminta izin dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah ajarkan kepada umat Islam, kepada orang-orang yang beriman, adab ketika mereka berhimpun. Khususnya di dalam ayat ini, ketika mereka dahulu berhimpun dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadir dalam majlis ilmu
bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka diajarkan untuk memiliki adab, tidak suka hati datang dan pergi, tidak suka hati duduk kemudian menghilang. Yasta'dzinu, mereka meminta izin kepadanya. Meminta izin untuk beredar, meminta izin jika mereka ada hajat, ada keperluan yang menuntut mereka untuk meninggalkan majlis tersebut. Pernah terjadi pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hari Jumat, pada masa awal Allah Subhanahu wa taala perintahkan umat Islam untuk menunaikan solat Jumat. Maka solat Jumat mesti akan ada khutbah Jumat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri di atas mimbar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan peringatan kepada mereka. Pada masa yang sama, datang rombongan perniagaan dari Syam ke Madinah. Dan rombongan perniagaan tentunya akan membawa barang-barang yang menjadi keperluan masyarakat Madinah pada ketika itu. Maka mendengar ada satu kafilah perniagaan baru tiba di Madinah, mereka tidak mahu kehilangan kesempatan untuk mendapatkan barang-barang yang tentunya baru tiba, baru sampai, mesti barang-barang yang sangat berkaitan dengan keperluan mereka. Pakaian, bahan makanan, buah-buahan, binatang ternak, senjata. Mereka suka dengan perkara-perkara tersebut dan susah jika mereka perlu pergi ke Syam untuk mereka membeli barang-barang tersebut. Sekarang peniaga dari Syam datang untuk menjual barang tersebut di Madinah, atau kafilah rombongan perniagaan datang ke Madinah. Rombongan perniagaan yang datang ke Madinah pada ketika itu boleh jadi sebahagian adalah orang Islam dan boleh jadi yang datang untuk berniaga adalah orang bukan Islam. Tapi yang pelik pada ketika itu adalah para sahabat, mereka terlupa, mereka tak sedar bahwa mereka perlu ada adab kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka tinggalkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tengah menyampaikan khutbah pada hari Jumat dan mereka pergi untuk menyambut kafilah perniagaan tersebut. Wa tarakuka qa'ima. Allah Subhanahu wa taala ceritakan di dalam Al-Qur'an, mereka tinggalkan engkau dalam keadaan tengah berdiri di atas mimbar seorang diri. Bukan seorang diri, ada beberapa orang sahabat yang rasa bahwa Rasulullah SAW dah tentu lebih utama dibandingkan dengan apapun kepentingan dunia. Maka peristiwa-peristiwa seperti itu membuat kita perlu tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala ketika memerintahkan Rasulullah SAW untuk mendidik para sahabat, Rasulullah SAW perlu berjuang dan perlu bersabar. Kerana para sahabat adalah mulia. Para sahabat orang yang mulia, tapi mereka manusia biasa. Para sahabat adalah orang-orang yang pernah melakukan dosa dan kesalahan. Para sahabat Nabi SAW orang yang mulia bukan kerana mereka tak pernah silap. Para sahabat Nabi SAW orang yang mulia bukan kerana mereka tak pernah melakukan kesalahan. Para sahabat menjadi orang-orang yang mulia kerana Allah Subhanahu wa taala apabila menegur mereka, menurunkan ayat, memberikan kepada mereka teguran dan peringatan ke atas kesilapan yang telah mereka lakukan, mereka segera kembali ke jalan yang lurus. Mereka kembali ke pangkal jalan, mereka bertaubat, mereka mengikuti petunjuk yang Allah Subhanahu wa taala turunkan. Hatta yasta'dzinu. Mereka tidak akan pergi, lam yadhhabu. Mereka tidak akan pergi, mereka tidak akan meninggalkan majlis itu, mereka tidak akan beredar hatta yasta'dzinu, sehinggalah mereka meminta izin kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innal ladzina yasta'dzinunak, inna sesungguhnya alladzina orang-orang yang
yasta'dzinunak, mereka meminta izin kepadamu. Ulaika, mereka itu, alladzina, orang-orang yang yu'minuna, kekal beriman, billahi wa rasulih, kepada Allah dan Rasulnya. Adab ini Allah Subhanahu wa taala sebutkan tentang adab orang yang beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi adab tersebut boleh memberikan kepada kita gambaran tentang adab yang juga patut ada pada kita di dalam keseharian kita. Meskipun bukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, puan-puan hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita tengok apa yang dikupas oleh Imam Ibn Katsir rahimahullahu taala. Beliau mengatakan, ini juga merupakan satu adab yang telah Allah Subhanahu wa taala tunjukkan kepada hamba-hambanya yang beriman. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan mereka untuk meminta izin ketika mereka datang, ketika mereka tiba, ketika mereka masuk, ketika mereka mahu berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah juga memerintahkan mereka untuk meminta izin ketika mereka beredar. Datang dalam keadaan baik, keluarlah dalam keadaan baik. Itu adab yang Allah Subhanahu wa taala ingin ajarkan kepada para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Allah Subhanahu wa taala sebutkan adab-adab tersebut? Sebab tadi kita tahu bahawa para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mendidik mereka, apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersikap keras kepada mereka, mendidik mereka dengan keras, mereka mesti lari. Mereka mesti meninggalkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min haulik. Seandainya engkau keras, seandainya hati engkau keras kepada mereka, sikap engkau keras kepada mereka, mereka akan lari meninggalkanmu. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seorang guru yang paling sabar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam paling lembut ketika mengajar para sahabatnya, maka para sahabat tidak lari kerana kebencian kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tiada orang yang meninggalkan agama kerana benci dengan agama. Ada orang yang keluar dari agama bukan kerana benci dengan agama, tapi kerana faktor yang lain. Kebencian kepada Rasulullah tidak akan muncul pada diri para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam meskipun mereka telah melakukan banyak kesalahan dan telah ditegur berkali-kali oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Al-Imam Ibn Katsir rahimahullah ta'ala menambahkan, terutamanya apabila mereka berada bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sesuatu urusan penting, ya tahu yang dalam ungkapan ayat ini, amr jami', amr urusan jami' yang menghimpunkan mereka ma'ahu bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Imam Ibn Katsir memberikan beberapa contoh seperti solat Jumat. Dan ini perkara yang isu yang terbesar yang pernah terjadi pada ketika itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan khutbah Jumat, tapi para sahabat beredar. Asalnya masjid penuh, hanya tersisa beberapa orang sahaja yang tetap duduk mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Juga dalam solat hari raya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, meskipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mewajibkan ke atas umat Islam untuk duduk mendengarkan khutbah hari raya, sebab solat hari raya bukan solat fardu, khutbah pada hari raya duduk dengar khutbah juga bukan perkara yang fardu, dua-dua bukan perkara yang wajib. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam galakkan semua orang untuk hadir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahkan galakkan kaum perempuan yang tak solat
yang tengah uzur, yang tengah haid, untuk hadir dalam majlis solat hari raya. Mereka tak solat, mereka akan duduk di tempat yang mudah bagi mereka untuk mendengar tazkirah dan peringatan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selepas menunaikan 2 rakaat solat hari raya. Atau dalam solat berjamaah. Atau dalam solat berjamaah. Mereka solat berjamaah setiap hari 5 waktu bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selalunya sebahagian dari mereka akan menunggu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beredar, baru mereka akan beredar. Atau perhimpunan untuk membicarakan tentang maslahat umat Islam, atau seumpamanya seperti majelis ilmu, seperti majelis Al-Quran. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada majelis Al-Quran bersama dengan para sahabatnya, yang artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan membacakan kepada mereka ayat-ayat baharu, surah-surah baharu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adab yang patut pada diri para sahabat pada ketika itu adalah apabila mereka mahu beredar dari tempat yang mereka berhimpun bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, untuk mereka tidak beredar kecuali selepas mereka meminta izin kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah Subhanahu wa taala, seperti yang dikatakan oleh Imam Ibnu Katsir, Allah memerintahkan mereka agar tidak beredar, meninggalkan baginda dalam keadaan yang sedemikian, melainkan setelah meminta izin dan berbincang dengan baginda sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya sesiapa yang melakukan perkara tersebut, maka dia termasuk di dalam golongan orang beriman yang sempurna keimanannya. Artinya, seperti yang tadi kita sebutkan, keimanan bukan setakat kita percaya kepada Allah, bukan setakat kita mendirikan solat 5 waktu, ibadah-ibadah, tapi di antara inti dari keimanan adalah akhlak. Di antara inti dari keimanan adalah adab. Bahkan Rasulullah SAW pernah menegaskan di dalam banyak riwayat, Rasulullah SAW bersabda, "Athqalu syai'in fil mizan al-khuluqul hasan." Perkara yang paling berat di dalam timbangan amal perbuatan manusia di akhirat nanti adalah akhlak yang baik, adab yang mulia. Itu adalah perkara yang paling berat di dalam timbangan hamba di hari kiamat nanti. Ibadah solat memang ibadah yang paling pertama akan dihisab. Puasa, ibadah yang wajib, ibadah yang mulia. Tapi adab pada diri seorang muslim, pada diri orang yang beriman, adalah perkara yang paling berat di dalam timbangan amal perbuatan. Kerana adab adalah perkara yang paling luas di dalam kehidupan. Dari mula kita bangun sehingga kita tidur lagi, ia diisi dengan adab. Adab ketika berjumpa dengan orang, dengan siapa kita berjumpa, dengan ahli keluarga, dengan jiran, dengan sahabat, dengan musuh, dengan sesama orang beriman, dengan orang tak beriman. Semua menuntut kepada kita untuk memiliki adab dalam berniaga, dalam majlis ilmu, ketika kita solat. Semua memerlukan adab, semua memerlukan akhlak. Akhlak kepada sama manusia, akhlak kepada binatang sekalipun, Rasulullah SAW ajarkan. Rasulullah SAW ajarkan bagaimana berbuat baik kepada binatang ternak. Ada sahabat yang dimarahi oleh Rasulullah SAW kerana meletakkan beban yang terlampau berat kepada binatang ternaknya, kepada keldainya untuk dibawa. Perkara tersebut kita nampak binatang tak berakal pun
dia tak komplain pun, letaklah sebanyak apapun, dia tidak akan marah. Tapi Rasulullah SAW marah sebab dalam kehidupan orang yang beriman perlu ada adab. Sesungguhnya siapa yang melakukan perkara tersebut memiliki adab kepada Allah, adab kepada Rasulullah SAW, maka dia termasuk dalam golongan mukmin yang sempurna imannya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Rasulullah SAW agar apabila salah seorang daripada mereka meminta izin untuk urusan tersebut, Baginda SAW boleh memberikan izin jika Baginda SAW mahu. Jika meminta izin kepada yang mempunyai majlis, maka terpulang nak diizinkan ataupun tidak. Oleh kerana itu Allah Subhanahu wa taala berfirman di penghujung ayat ini, فَإِذَا اسْتَأْذَنُوكَ لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ lalu, maka, kerana. Atau di sini kita terjemahkan dengan maksud oleh itu. Lalu, maka, kerana, oleh itu. Iza, jika, apabila. Ista'zanuk, mereka meminta izin kepadamu. Li sya'nihim, li bermaksud untuk. Li bermaksud untuk. Ba'di sebahagian. Sya'nihim, perkara mereka, urusan mereka. Fa'zan liman syi'ta minhum. Maka. Izan, berikanlah izin. Liman, bagi sesiapa. Syi'ta, yang engkau mahu. Minhum, di antara mereka. Engkau seorang Rasul. Engkau boleh memberikan keputusan. Siapa yang engkau mahu berikan izin. Dan sesiapa yang tidak. Wastaghfir lahumullah. Dan mintalah kepada Allah. Agar Allah memberikan ampunan kepada mereka. Para sahabat yang memiliki adab yang cantik kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah perintahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk meminta ampun kepada Allah bagi mereka. Meminta ampun bagi Allah Subhanahu wa taala untuk mereka. Yang meminta ampun adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dah mesti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan ikhlas beristighfar untuk orang-orang yang memiliki adab tersebut. Sudah tentu Allah mesti kabulkan bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah, Dia Maha Pengampun. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Pemurah atau Maha Mengasihani. Di dalam bagian akhir ayat ini tentu ada 3 perkara. Perkara yang pertama adalah Rasulullah SAW sebagai pemimpin di dalam majlis tersebut, dia memiliki hak untuk memperkenankan kepada sesiapa yang ada uzur, sesiapa yang ada urusan untuk meninggalkan majlis tersebut. Dan yang kedua adalah Rasulullah SAW diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beristighfar, meminta ampun. Perbuatan meminta ampun untuk orang lain adalah perkara yang Allah Subhanahu wa taala ajarkan di dalam Al-Qur'an. Istighfar adalah doa. Ketika kita meminta ampun untuk diri kita, maknanya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kebaikan diri kita. Ketika kita beristighfar untuk orang lain, maknanya kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar memberikan kebaikan, yaitu ampunan untuk orang lain tersebut. Artinya dalam doa, ada doa untuk kebaikan diri kita dan ada doa untuk kebaikan orang lain. 2 perkara ini banyak kita jumpai di dalam Al-Quran, dan 2 perkara ini adalah bahagian dari perkara yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di akhir ayat Allah Subhanahu wa taala menegaskan tentang nama dan sifat Allah. Allah Subhanahu wa taala memiliki nama-nama yang indah. Al-Imam Al-Baihaqi dalam kitab Al-I'tiqad, beliau
menyebutkan bahwa nama-nama Allah Subhanahu wa taala menunjukkan sifat-sifat Allah. Artinya sifat-sifat Allah adalah banyak. Sebahagian dari sifat Allah mudah untuk kita ketahui dengan akal fikiran yang sihat. Sebahagian dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala boleh kita kenal melalui nama-nama Allah Subhanahu wa taala, melalui apa yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, melalui apa yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis-hadisnya. Sehingga kita akan tahu, yang mengetahui secara terperinci sifat-sifat Allah hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya perlu belajar, dan masa kita belajar, kita akan mula sedikit demi sedikit. Dan metode para ulama ketika mengajar adalah berbeza. Ada yang mengajarkan 5 terlebih dahulu, ada yang mengajarkan 7, ada yang mengajarkan 13, ada yang mengajarkan 20, tapi kesimpulannya adalah sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala secara hakiki yang mengetahui perinciannya hanya Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya boleh menghimpunkan sebahagian. Al-Imam Al-Baihaqi rahimahullahu taala menulis kitab yang beliau namakan Al-Asma was Sifat, nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Beliau himpunkan ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW yang menceritakan tentang nama-nama Allah Subhanahu wa taala dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Nama-nama Allah lebih dari 99. Tentunya sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang hakiki bagi Allah Subhanahu wa taala tentu lebih banyak dan lebih sempurna dari apa yang kita hafal dan apa yang kita ketahui. Ayat ini seperti yang telah kita pelajari adalah adab yang Allah ajarkan kepada para sahabat untuk mereka bersikap kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi sekarang kita hidup bukan bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selepas Rasulullah tiada lagi bersama dengan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi adab tersebut adalah adab yang boleh berlaku umum. Maksud berlaku umum, adab untuk meminta izin ketika kita datang ke rumah orang, bukan saja adab kepada Rasulullah, tapi juga kepada sesama kita. Dan adab ketika kita beredar dari rumah orang lain juga adalah adab yang patut ada pada kita dengan sesama kita, bukan saja adab para sahabat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jika kita datang ke rumah orang lain, bertamu ke rumah orang, ketika masuk kita meminta izin, tiba-tiba kita menghilang, tentu semua orang tahu bahwa kita tidak beradab. Dan perkara itu boleh kita fahami dari ayat ini. Bukan sahaja itu, Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala sampaikan kepada kita apa yang diriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan adab tersebut, yang menunjukkan adab yang Allah ajarkan kepada para sahabat untuk mereka buat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga Rasulullah ajarkan kepada kita untuk kita gunakan sesama kita. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi dan Ibnu Majah. Abu Dawud meriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu an, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idzan taha ahadukum ilal majlis falyusallim." Apabila salah seorang daripada kamu sampai ke satu majlis. Majlis artinya tempat orang berhimpun. Majlis ni, tuan-tuan dan puan-puan, tidak mesti sesuatu yang rasmi. Tidak mesti ia adalah majlis kenduri. Tak mesti ia adalah majlis ilmu. Segala perhimpunan yang ada orang duduk di sana, itu dinamakan majlis. Apabila salah seorang dari kamu sampai ke satu majlis, maka falyusallim, maka hendaklah dia mengucapkan salam, memberikan salam. Fa idza arada an yaqum falyusallim.
Dan apabila dia mahu bangun untuk beredar, untuk meninggalkan majlis tersebut, falyusallim, juga hendaklah dia memberikan salam. Rasul ajarkan perkara ini sama macam apa yang disebutkan di dalam ayat Al-Quran tadi. Kemudian Rasulullah SAW menegaskan, "Falaisatil ula bi'ahaqqa minal akhirah." Tidaklah salam yang pertama lebih utama daripada salam yang terakhir. Tidaklah salam ketika kita berjumpa dengan seseorang itu dikira lebih utama dibandingkan dengan salam yang kita ucapkan ketika kita mahu berpisah dengan orang tersebut atau kita mahu meninggalkan majlis itu. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini ayat yang ke-62 dan ringkas kupasan dari Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Tapi dari perkara yang ringkas tersebut kita boleh mengambil dua pengajaran utama. Pengajaran yang pertama, adab adalah sebahagian dari iman. Kerana keimanan bukan sahaja kita percaya dengan sesuatu, bukan saja kita percaya kepada Allah, bukan saja kita percaya bahwa Muhammad adalah utusan Allah, tapi keimanan juga menuntut kita untuk tunduk dengan agama yang Allah turunkan kepada Rasulullah SAW. Maka kita akan solat, kita akan berpuasa, kita akan membayar zakat. Bukan setakat itu, agama mengajarkan kepada kita adab, akhlak, bagaimana kita bersikap, bagaimana kita berperangai, bagaimana kita berinteraksi dengan sesama kita, ahli keluarga, dengan jiran tetangga, dengan sahabat-sahabat, dengan orang lain. Adab adalah sebagian dari iman, bukan sekadar akhlak tambahan, bukan sekadar perkara yang mempercantik budi bahasa sahaja, tapi ia bahagian dalam keimanan. Pengajaran yang kedua, salam ketika datang dan pergi adalah adab yang menyempurnakan majlis. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini yang saya boleh kongsikan, dan seperti yang saya sebut di dalam ruang Q&A, ada beberapa soalan yang beberapa hari lepas saya tak sempat untuk mengupas soalan tersebut. Dan soalannya boleh jadi yang bertanya pun dah jumpa jawapannya dari ustaz yang lain. Alhamdulillah. Jazahullahu khairan. Semoga kita semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari semua guru-guru kita yang mengajarkan kepada kita kebaikan, kebenaran, dan hukum hakam agama. Ada soalan berkaitan dengan fadilat puasa, keistimewaan puasa di bulan Ramadan. Artinya terkadang kita masuk dalam satu grup WhatsApp masuk dalam satu grup dalam Facebook ada orang yang akan selalu sebarkan keutamaan puasa pada hari yang pertama, keutamaan puasa pada hari yang kedua, keutamaan puasa pada hari yang ketiga seperti berpuasa bersama dengan Rasulullah. Siapa yang berpuasa pada hari yang keempat maka seperti berjihad di jalan Allah. Siapa yang berpuasa pada hari yang keenam, artinya orang memang tertarik dengan isu-isu seperti itu. Tapi sangat disayangkan perkara tersebut bukan didapatkan dari sumber-sumber yang sahih. Kebanyakan dari perkara-perkara tersebut adalah tujuan utamanya memberikan motivasi. Tujuan utamanya adalah menggalakkan orang agar meraihkan bulan Ramadan dan berpuasa di bulan Ramadan. Tapi sayangnya ia bukan sesuatu yang didapatkan dari rujukan yang sahih. Sehingga cukuplah bagi kita keutamaan Ramadan yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Cukuplah bagi kita beberapa hadis ringkas yang Nabi SAW sebutkan tentang puasa, dan itulah yang menjadi pegangan kita. Man shoma Ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Sesiapa yang puasa di bulan Ramadan dengan keimanan dan mengharapkan pahala dari Allah, maka akan diampuni dosanya yang telah lalu. Hadisnya sahih, tapi orang kurang tertarik dengan ringkas-ringkas seperti ini. Banyak orang yang mahu setiap perbuatan yang dia lakukan mesti ada
pahala yang khusus. Padahal puasa, kata Allah Subhanahu wa taala, kullu amal ibni Adam lahu, setiap amalan anak Adam adalah untuknya. Dalam sebahagian riwayat, al-hasanatu bi asyri amsalihha, setiap perbuatan akan dilipat kali gandakan sekurang-kurangnya 10 kali ganda, illa saum, kecuali puasa. Fa innahu li wa ana ajzi bih. Puasa, kata Allah, adalah untukku dan aku yang memberikan balasannya. Ringkas hadisnya dan jelas menjelaskan tentang keutamaan yang besar akan puasa. Adapun perincian, hari pertama macam ini, hari kedua dapat pahala sekian, hari ketiga dapat pahala sekian, itu sesuatu yang tidak kita jumpai riwayat yang sahih, atau sekurang-kurangnya saya tidak jumpai riwayat yang sahih. Kemudian ada soalan berkaitan dengan membayar zakat. Dan saya tahu maksudnya adalah zakat harta. Soalan berkaitan dengan zakat harta. Adakah keutamaan kita membayar zakat harta pada bulan Ramadan? Jawabannya adalah zakat harta berkaitan dengan haul, berkaitan dengan pusingan 1 tahun. Jika harta tersebut telah kita dapatkan pada bulan Rabiul Awal, harta tersebut kita dapatkan pada bulan Rabiul Awal, jumlahnya sempurna nisab ataupun lebih. Kemudian kita simpan harta tersebut, maka wajib pada bulan Rabiul Awal tahun hadapan untuk kita membayar zakat. Haram untuk kita tunda sehingga masuk bulan Ramadan. Tiada keutamaan pada zakat tersebut jika ditunda pembayarannya sehingga masuk bulan Ramadan. Dia wajib segera untuk dibayar pada bulan Rabiul Awal. Jika pusingan zakatnya adalah pada bulan Muharram, maka iya kita bayar pada bulan Muharram, tidak tunggu masuknya bulan Ramadan. Itu perkara utama yang perlu kita ketahui berkaitan dengan zakat harta. Tapi membayar zakat harta ada kemudahan. Apa kemudahan yang Rasulullah SAW berikan pada zakat harta? Sebenarnya bukan saja zakat harta, banyak zakat yang lain juga diberikan kemudahan oleh Rasulullah SAW, yaitu bayar awal, bayar sebelum masuk tempoh masa yang wajib. Jika kewajiban untuk membayar zakat nanti di bulan Zulhijjah, belum lagi masuk bulan Zulhijjah, sekarang bulan Ramadan, saya nak segerakan. Boleh ke tak? Boleh. Adakah dapat kebaikan membayar zakat di bulan Ramadan? Kita berharap dapat kebaikan. Tapi kewajiban belum ada. Kewajiban nanti pada bulan Zulhijjah. Dalam zakat boleh disegerakan. Tapi nanti bulan Zulhijjah kena kira balik. Hari itu bayar zakat, dah terbayar semua ke masih ada kurang. Jika masih ada kurang, maka wajib untuk ditunaikan apa yang kurang. Itu soalan yang kedua. Soalan yang ketiga adalah berkaitan dengan seorang suami yang lalai untuk membayar zakat. Seorang suami yang lalai untuk membayar zakat. Ada beberapa kemungkinan. Kemungkinan dia bayar zakat tanpa perlu memberitahu kepada istrinya. Sebab membayar zakat tidak perlu, bagi suami tidak perlu meminta izin kepada ahli keluarga. Dia senyap-senyap membantu fakir miskin dengan membayar zakat tanpa memberitahu kepada istrinya. Jika demikian, maka tertunai zakat tersebut. Tapi boleh jadi dalam keadaan yang pasti, istri tahu bahwa suaminya tidak membayar zakat. Adakah istri wajib untuk membayarkan zakat kata suaminya? Jawabannya tidak. Setiap orang wajib untuk menunaikan zakatnya masing-masing. Itu tanggung jawab dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Melainkan apabila istri ada kuasa pada harta tersebut, artinya suami letakkan hartanya di tempat ataupun diamanahkan kepada istri, di mana dalam keadaan seperti itu, orang yang diamanahkan harta, dia ada tanggung jawab untuk membayar zakat. Orang yang diamanahkan harta, dia wajib bayar zakat ke atas harta tersebut. Contoh,
tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jika tuan-tuan dan puan-puan ada anak buah yang dapat warisan besar, ibu dan ayahnya kemalangan, maka harta dia banyak dalam simpanan. Tuan atau puan mendapatkan amanah untuk menjaga harta tersebut, maka tak boleh memakan harta anak yatim dengan cara yang zalim. Tapi dalam harta tersebut ada kewajiban zakat. Tuan wajib untuk bayarkan zakat. Demikian juga ketika puan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan suami sakit, koma, tak sedar beberapa bulan, harta dia ada, simpanan dia ada, maka zakat setiap tahun wajib untuk dikeluarkan. Jika telah dikeluarkan, tertunailah zakat tersebut. Itu dalam keadaan yang harta tersebut diberikan kuasa kepada orang lain untuk mengelolanya, untuk menggunakannya, maka ada kewajiban untuk membayarkan zakat. Tapi jika tidak, tetap dipegang oleh suami, maka ia menjadi tanggung jawab kepadanya di dunia dan di akhirat. Wallahu ta'ala a'la wa alam. Ada lagi soalan berkaitan dengan zakat fitrah, tapi saya rasa typo, sebab zakat fitrah pada perkataan selepasnya yang dia tulis adalah zakat fidyah. Saya consider ini ada kesilapan penulisan. Saya akan fahami dia sebagai fidyah. Fidyah bukan zakat. Zakat dan fidyah dua isu yang berbeza. Menggunakan perkataan zakat fidyah artinya tidak berapa tepat, tapi saya faham maksudnya. Fidyah maksudnya adalah apa yang kita bayarkan sebagai ganti dari puasa. Apabila di antara ahli keluarga kita ada yang dah berumur, dah tak larat berpuasa, maka kita bayarkan fidyah. Dia wajib bayar fidyah dari harta dia, atau anak-anak dia bayarkan fidyah. Siapa saja yang membayarkan fidyah boleh. Fidyah boleh dibayar bila-bila masa. Nak dibayar sebelum Ramadan, boleh. Nak dibayar pada bulan Ramadan, boleh. Nak dibayar selepas Ramadan, boleh. Bila-bila masa, fidyah boleh dibayar. Artinya, sekarang dah nak habis bulan Ramadan, atuk kita itu, nenek kita itu, ayah kita itu, ibu kita itu memang dah tak berpuasa. Tapi belum lagi bayar fidyah, tak apa. Di akhir bulan Ramadan pun boleh, selepas bulan Ramadan pun boleh. Fidyah tidak wajib dibayar pada bulan Ramadan. Meskipun paling utama, lebih cantik dibayar bulan Ramadan. Sebab bulan mulia dan pahala kita yakin dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Cara bayarnya bila? Cara yang paling mudah, pergi ke lembaga zakat, cakap ada fidyah yang mesti dibayar, dah settle. Cara yang kedua, yang juga boleh kita lakukan adalah dengan memberi makan berbuka puasa kepada orang miskin. Satu hari bersamaan dengan satu jamuan makan untuk satu orang. Satu hari tak puasa bersamaan dengan jamuan makan untuk satu orang. Jika kita jemput 5 orang miskin ataupun kita tahu bahawa ada di satu tempat satu keluarga miskin, isi keluarga tersebut 5 orang, maka kita akan katakan kepada dia, saya akan belanja berbuka puasa untuk beberapa hari. Satu hari dah cover 5 hari fidyah. 2 hari jadi 10. 3 hari 15. 6 hari genap 30 hari. Itu jika 5 orang sahaja. Jika ada 10 keluarga yang miskin, masing-masing 3 orang, maka hanya dengan 3 hari kita memberi makan kepada mereka dah sempurna, terbayarlah fidyah. Cara lain untuk membayar fidyah adalah dengan mengira beras. Timbangan beras boleh ditengok di dalam majlis agama berapa kiraan, berapa cupak beras yang mesti kita bayarkan sebagai fidyah. Artinya, fidyah puasa adalah
boleh dibayar sebelum atau semasa berpuasa atau selepas bulan Ramadan. Dah pun orangnya memang dah tak larat berpuasa, maka dia tidak ada tuntutan untuk berpuasa dan fidyah boleh dibayar bila-bila masa. Wallahu ta'ala a'la wa alam. Dan mungkin di dalam chatroom ada soalan. Okey. Ada soalan berkaitan dengan kelas online di mana kita boleh membuat kerja, contohnya kerja-kerja di dapur sambil mendengar. Adakah itu tidak beradab kerana tidak menumpukan perhatian sepenuhnya dengan apa yang disampaikan di dalam kelas? Wallahu ta'ala a'la wa alam. Kehidupan ini, kehidupan di dalam agama, dia tidak selalu yang dinamakan adab adalah duduk. Rasulullah SAW ketika berjalan dengan sahabatnya, Rasulullah SAW memberikan nasihat. Rasulullah SAW pernah berjalan dengan Muaz bin Jabal. Muaz bin Jabal. Semula mereka berjalan berdua sampai pada masa Muaz bin Jabal kena naik kenderaan Rasulullah SAW yang berada di bawah sebab Muaz yang akan bermusafir. Rasulullah memberikan pesan dan nasihat dalam keadaan berjalan. It's okay. Artinya, nasihat dari Rasulullah adalah majlis ilmu yang terbesar tapi tidak selalu duduk dalam satu forum yang rasmi. Dan yang kita rasa pun banyak majlis ilmu kita sekarang boleh kita consider seperti itu. Jika kita tengah memandu, terkadang kita dengar ceramah, masa puan tengah memasak, kadang dengar rakaman majlis ilmu, dengar tafsir. Perkara itu tidak dikatakan bersalahan dengan adab. Tapi jika kita duduk dalam satu majlis ilmu, dalam satu bilik, tengah duduk dalam satu meja, kita tengah berbincang tentang sesuatu, tiba-tiba lari, itu memang tak berapa kena adabnya. Tapi dalam era digital seperti ini, insya-Allah ia adalah perkara yang fleksibel, ia adalah perkara yang memberikan kepada kita kemudahan dan keluasan. Wallahu ta'ala ala walam, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah. InsyaAllah ini adalah majlis ilmu kita yang terakhir di bulan Ramadan ini. Dan seingat saya mungkin hanya ada 2 pertemuan lagi mungkin untuk kita menghatamkan surah An-Nur ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita istiqamah dalam menuntut ilmu, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada puan yang mensponsori kelas ini agar Allah Subhanahu wa taala berkati apa yang dibelanjakan. Semoga ia boleh kami gunakan untuk lebih banyak lagi menyampaikan ilmu, menyampaikan kebaikan. Wallahu taala a'la wa alam. Dan senampak tak ada lagi soalan yang lain. Hadani Allah wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya Allah, ya Rahmanu, ya Rahim. Ya Allah, terimalah ibadah kami. Ya Allah, manfaatkanlah ilmu yang kau berikan kepada kami. Ya Allah, berikanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat. Ya Allah, berikanlah kepada kami rezeki yang halal dan baik. Ya Allah, kurniakanlah kepada kami amal ibadah yang kau terima. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabi Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Syukran, Puan. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz. Terima kasih, Tuan Zul.